Menarik 10. Sejak lahir lagi, adik Muhammad Azlan Nufel Haslim dari Kampung Saumukah dikategorikan sebagai orang kelainan upaya OKU. Sehingga umurnya kini 4 tahun, anak istimewa itu tidak dapat berjalan atau berlari-lari seperti kanak-kanak lain. Namun keriangan terukir di wajahnya apabila mendapat sebuah kerusi roda sumbangan Sarawak Badan Amal Isteri-Isteri Sabati baru-baru ini. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian, Abdul Yaakob Arbi, yang bertandang sendiri ke rumah adik Azlan. Selain kerusi roda, Abdul Yaakob turut menyampaikan beberapa barangan keperluan harian untuk keluarga itu. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah menyerahkan sumbangan berbentuk makanan dan keperluan harian kepada Hospital Bintulu. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Timbalan Pengerusi BDA Haidar Han Azgar Han dan diterima oleh Pengarah Hospital Dr. Davis John Raj. Ini merupakan bantuan fasa 1 bagi menampung keperluan harian pesakit-pesakit di Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah PKRC di Bintulu. Menurut Dr. Davis, selain Pusat Kuarantin dan PKRC Bintulu, sumbangan tersebut juga diagihkan kepada PKRC lain seperti Similajau, Dewan Suara, Wasan In dan juga ward-ward di hospital. Lebih 800 pelitup muka telah berjaya dikumpul dalam program Virtual Go Green Community on Alert anjuran Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Miri. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Ripin Lamat, penganjuran ini merupakan pendekatan yang sangat baik bagi memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak membuang pelitup muka sesuka hati. Menurut Pengerusi Skuad Antidadah Miri, Azlan Hamdani, aktiviti tersebut telah diadakan serentak pada jam 9 hingga 11 pagi secara virtual individu dan berkumpulan terhad hingga 5 orang peserta sahaja di kawasan masing-masing sekitar Bandar Miri. Dalam tempoh 2 jam itu, para peserta berjaya mengumpul lebih 800 pelitup muka dan kesemuanya dihantar ke pejabat AADK Miri sebelum diserahkan kepada Majlis Bandar Miri MBM bagi tujuan pembuangan dan pelupusan. Tidak dinafikan jualan dan pembelian secara atas talian mencanak tinggi sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Malah banyak syarikat kurier terpaksa bekerja lebih masa untuk menghantar bungkusan kepada pelanggan. Pelanggan pula perlu bersabar kerana dalam sehari ratusan bungkusan perlu dihantar ke lain-lain tempat dan kawasan. Seperti pengalaman seorang pemuda bernama Faiz Gani yang telah mengikuti rakannya yang bekerja sebagai kurier pos laju. Faiz mengakui kerja tersebut bukanlah satu perkara yang mudah. Pelbagai dugaan dan ujian terpaksa dihadapi setiap hari, antaranya pelanggan yang tidak menjawab panggilan telefon, memberi alamat yang salah dan sebagainya. Usianya baru mencecah 2 tahun setengah, namun si cili ini tidak kekok beraksi di dapur jika dibandingkan dengan anak kecil seusianya. Menurut Nurul Nazirin Hazali, ibu kepada Syazwi Nufail Syazwan, anak sulungnya itu mula menunjukkan minat untuk memasak seawal usia 2 tahun lantaran sering mengikutnya ke dapur. Selepas berkongsi aktiviti anaknya di media sosial, tidak kurang juga komen berbaur kebimbangan daripada segelintir netizen mengenai keselamatan anak kecil itu. Dalam pada itu, Nazirin berkata selain membantunya di dapur, anaknya itu juga gemar membantunya melakukan kerja rumah yang lain seperti menjemur dan melipat pakaian. Terpegun, cantik, tenang, mengujakan dan penuh keunikan. Begitulah suasana panorama alam sepanjang perjalanan meredah hutan lipur Gunung Panti, Kota Tinggi Johor. Berbeza dengan gunung lain, puncak setinggi 456 meter ini tiada cerun, sebaliknya diliputi tanah lapang selain mempunyai sebuah kolam dengan airnya berwarna merah di sebelah barat gunung itu. Manakala di sebelah timurnya pula mempunyai batu tenggek setinggi 2 tingkat bangunan seolah-olah seperti disusun. Keajaiban air kolam itu menjadi sebutan sehingga dikenali sebagai Sungai Merah dalam kalangan pendaki. Demi mendapatkan suntikan vaksin lebih awal, 2 wanita di Florida, Amerika Syarikat sanggup menyamar sebagai warga emas dengan berpakaian seperti nenek. Mereka sebelum ini yang telah mendapat suntikan vaksin dos pertama dikesan mencuba nasib untuk mendapatkan suntikan dos kedua dengan memperdayakan jururawat.
Bagaimanapun, cubaan kedua itu gagal apabila taktik dua wanita yang berusia 34 dan 44 tahun terbabit berjaya dihidu pegawai polis. Di bawah garis panduan vaksinasi Orlando, kini hanya penduduk berusia 65 tahun ke atas bekerja dan kaki tangan kemudahan penjagaan yang layak menerima suntikan vaksin. Seorang polis di Peru ditahan kerana menyamar sebagai doktor selepas menceroboh sebuah hospital untuk melawat bapanya yang positif COVID-19. Lelaki berkenaan menangis sejurus melihat sekujur tubuh bapanya yang telah meninggal dunia selepas dia berjaya menyusup masuk ke wad COVID-19. Dia kemudiannya digari kerana menyamar sebagai doktor dengan mengenakan alat perlindungan diri PPE lengkap. Siasatan awal mendapati suspek berusia 21 tahun itu nekat berbuat demikian selepas kecewa kerana tidak mendapat sebarang perkembangan mengenai keadaan bapanya dalam tempoh 48 jam. Polis memulakan pencarian kehilangan seorang lelaki yang dikhawatiri mati selepas keluarganya melihat satu video TikTok menunjukkan dirinya dibuli dan dicampak dari jambatan. Keluarga Silvano Cantaro terjumpa rakaman video berdurasi 38 saat itu selepas gagal menghubungi mangsa selama 4 hari. Kali terakhir mangsa dapat dihubungi selepas meninggalkan Peru untuk membeli pakaian di Colombia untuk dijual. Remaja lelaki berusia 19 tahun itu memberitahu keluarganya dia ditinggalkan tanpa makanan atau wang tunai oleh rakannya. Video mengerikan itu menimbulkan tunjuk perasaan di bandar kelahiran lelaki tersebut selepas keluarga dan rakannya menuntut keadilan atas serangan xenofobia selepas keluarga Silvano membuat laporan polis. Menarik 10.